Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita di channel Cikgu Noah. Untuk perkongsian kali ini kita akan teruskan dengan topik RBT tingkatan 1 iaitu 5.2 reka bentuk fashion. Okey, pada perkongsian-perkongsian sebelum ini kita dah tengok beberapa subtopik dalam tajuk ini. Jadi pada kali ini kita akan teruskan. Tapi sebelum itu, kepada yang masih lagi belum subscribe channel Cikgu Noah ini, okay, anda boleh tekan subscribe dan aktifkan loceng notification supaya anda tidak ketinggalan untuk mengikuti perkongsian-perkongsian saya yang seterusnya. Okey, pada kali ini kita akan teruskan topik kita dengan subtopik 5.2.6 iaitu jenis bahan dalam reka bentuk fashion. Murid boleh rujuk pada buku teks RBT tingkatan 1 bermula pada muka surat 151. Okey, jenis bahan dalam reka bentuk fashion. Diharapkan murid dapat memberikan tumpuan. Okey, kerana pada perkongsian kali ini kita akan bincangkan beberapa jenis bahan yang boleh murid gunakan untuk menghasilkan tugasan reka bentuk fashion nanti. Okey, yang pertama bahan kita ada fabric. Fabric ini adalah bahan asas lah dalam reka bentuk fashion. Okay, biasa kita sebut kain. Okay, tapi jenis fabric yang biasa digunakan ialah kapas, jenis jeans, brok, satin dan sebagainya. Okay, biasa kita sebut kain lah, tapi dia dalam pelbagai jenis. Okay, kalau murid dapat tengok gambar ini, di sini ada beberapa contoh fabric lah. Okey. Yang kedua, kita ada benang. Okay. Benang digunakan untuk menjahit sama ada dengan tangan ataupun menggunakan mesin jahit. Dan ukuran benang adalah pelbagai. Dia ada banyak iaitu daripada saiz kecil hinggalah besar. Dan benang terdapat dalam pelbagai jenis, okay, kualiti, warna dan saiz. Okay, dan biasanya penggunaan benang ini dari segi warna kebiasaannya adalah mengikut kepada warna fabric itulah. Okay, di sini ada contoh beberapa jenis benang. Okay, yang ketiga kain fat. Kain fat ini biasanya digunakan untuk membuat reka bentuk aksesori. Okay, dia lebih kepada aksesori. Boleh membuat hiasan, okay, seperti bunga pada beg, okay, beg ataupun bantal kita nak buat hiasan. Okay. Pakaian kanak-kanak dan barang kelengkapan rumah tangga. Okay, ini adalah contoh kain hiasan, kain fat, dan ini adalah contoh penggunaan kain fat dalam reka bentuk aksesori. Seterusnya yang keempat, kancing. Kancing ini digunakan untuk merapatkan, mencantum, menutup atau meletakkan bahan pada pakaian atau aksesori. Okay, contoh kancing ialah zip. Zip pun salah satu kancing sebenarnya. Cangkuk. Cangkuk ini untuk biasa dipasang pada pinggang seluar ataupun kain ataupun skirt lah. Dan juga
palang ataupun gancu. Okey, ini adalah jenis-jenis kancing. Yang kelima kita ada butang. Butang hiasan. Butang ini diperbuat daripada bahan plastik, diperbuat daripada kayu, ataupun daripada benang. Terdapat dalam pelbagai warna, corak dan reka bentuk. Digunakan sebagai hiasan tambahan pada aksesori. Ini adalah jenis butang dan di tingkatan 2 nanti ramai pelajar dalam tajuk reka bentuk pembuatan mereka akan kebiasaan pelajar menghasilkan butang sendiri daripada epoxy resin. Itu salah satu contoh bahan untuk menghasilkan butang. Yang keenam, kain keras ataupun lapik dalam interfacing. Ialah sekeping fabrik yang terletak di antara fabrik pakaian dengan lapik. Diguna untuk mengeraskan, mengukuhkan atau melapis bahagian-bahagian tertentu pada pakaian dan aksesori. Mungkin pada bahagian-bahagian tertentu pakaian tu ataupun aksesori kita nak bagi dia keras. Contohnya biasa pada bahagian bahu. Pada bahagian bahu biasanya baju kurung ataupun booth jacket biasa kita letak kain keras ni. Supaya dia lebih nampak terbentuklah bahagian yang kita nak tonjolkan itu. Yang ketujuh, perekat ataupun velcro. Terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian bergerigi kasar dan bergerigi halus. Pita ini diguna untuk menutup dan mencantum bahagian pada aksesori dan pakaian dengan cara menindih dua permukaan tersebut. Biasanya terdapat pada bukaan kasut, kasut dan topi. Kasut yang biasa pelajar murid sekolah rendah pakai, dia pakai kasut yang tampal tu. Itu kasut yang berperekat. Ataupun topi. Topi itu biasanya di bahagian belakang. Di bahagian belakang topi itu kita nak ketatkan, itu pun menggunakan perekat. Yang ke-8, dawai. Dawai halus ataupun dawai lembut juga biasanya digunakan untuk menghasilkan aksesori seperti korongsang, pin rambut, gelang dan juga rantai leher. Ia seperti aluminium alloy bersifat lembut, halus dan mudah dibentuk. Dawai ni biasa untuk buat aksesori lah. Biasa dia tak timbulkan, tapi biasanya dawai ini terletak di bahagian dalam. Kita salutkan dengan bahan-bahan lain untuk menutup dawai itu supaya dia nampak lebih cantik, lebih kemas. Okey, yang ke-9, getah. Semua murid tahu, kenal getah ni. Terdiri daripada pelbagai saiz dan ketebalan. Diguna dalam menghasilkan produk seperti getah rambut, ikatan kepala, headband, tali jam dan gelang. Dan getah ni biasanya bersifat elastik lah. Biasa juga dipasang di bahagian pinggang seluar ataupun kain, terutamanya untuk kanak-kanak. Ke-10, tali. Diguna untuk membuat pelbagai aksesori. Contoh tali adalah tali senar elastik, satin, nilon dan polyester. Ini tali. Ke-11, bunga ribbon. Ribbon mempunyai pelbagai warna, diperbuat daripada campuran ribbon, manik dan tali
hiasan. Okey, dan biasanya kalau siapa-siapa yang kreatif, dia daripada rabbit boleh menghasilkan reka bentuk bunga sendiri. Yang ke-12, bahan trimming. Diguna untuk membuat hiasan tambahan pada reka bentuk fashion. Okey, contohnya pita siku sika, renda, pita bead, pita jalur sero, tepat. Ada pelbagai jenis, pelbagai warna, pelbagai bentuk. 13, manik ataupun bead. Diguna untuk membuat rantai leher, gelang dan pakaian. Terdapat dalam pelbagai bentuk, warna, saiz dan reka bentuk. Biasanya manik ini kita jahit kita masukkan pada bahagian dawai itu tadi ataupun tali untuk menghasilkan aksesori yang cantik. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Diharapkan murid-murid dapat mengenali jenis-jenis bahan yang kita boleh gunakan dalam menghasilkan reka bentuk fashion. Okey, jangan lupa untuk tekan like, dan bagi yang belum subscribe, sila tekan subscribe dan aktifkan loceng notification supaya anda tidak ketinggalan untuk mengikuti perkongsian saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.